Yang nak derma, baik sekarang. Sebelum duit itu kau nak derma pun tak ada duit untuk nak derma. Ada 5 bantal pun orang tak nak terima. Ini buat tisu sudah pak cik, kau bikin istinja duit kau tu nanti. Sebab dia tak kira duit, dah kata kertas kosong. Dah kira kertas kosong. Siapa nak derma, baik derma sekarang. Siapa nak mewah ke akhirat, derma sekarang. Banyak pun tak apa, keluar sekarang. Sebelum nanti, sebab sekarang sana sini dah orang dah bilang tau, nak perang. Baik, savekan harta kau. Macam mana? Savekan harta kau. Sebab itu tadi ada kawan tanya, apa hikmah Allah Ta'ala turunkan ayat pertama kepada Nabi Muhammad dengan disuruh baca, sedangkan Allah Ta'ala mengetahui bahawasanya Nabi ini orang yang tidak membaca. Baca di sini bukan read, bukan baca eja, bukan baca dengan mengeja. Baca di sinilah study, renung, melihat apa yang tersurat, melihat apa yang tersirat walaupun tak dapat membaca apa yang tersirat. Begitu ya. Jadi kita baca kitab pun begitu ya. Kita bukan hanya baca kitab, kita tengok apa yang tersirat dalam kitab. Kita bukan hanya baca, kita tengok peribadi penulis yang menulis kitab ini. Baca penulisannya saja, kita tengok peribadinya. Tengok orang ni hamba yang takwa kepada Allah Ta'ala. Awal mula dibukakan kepada kita, sebelum kau nak sebut segala buka rahsia, sebelum kau nak sebut tentang mendalami segala hakikat-hakikat, taat dahulu pada Allah Ta'ala. Tinggalkan segala maksiatnya. Dan disebut tentang maksiat saja, Syekh Abu Bakar bin Salim sebut maksiat saja, dia ingat dosa siapa? Dia terus ingat dosa dia. Terus berdoa, ya Allah ampunkan dosa kami. Allah, tidaklah orang saleh kalau disebut tentang orang baik, orang saleh, orang kecuali beri terang kat tangan, jadi akan aku seperti mereka. Berikanlah pada aku apa yang telah kau berikan pada mereka. Maknanya dia rasa diri dia lacking dalam amal. Tidak disebut tentang cela, tidak disebut tentang jelek, kecuali dia minta pengampunan. Kenapa? Yang diingat adalah diri dia dulu. Dia ingat diri dia, diingatkan kotor dia, diingatkan diri dia senantiasa yang perkara yang menakutkan dia terhadap keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Terus minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyeru kita tinggal kepada segala dosa. Awal mula diri dia terus tertrigger rasa insafnya, tertrigger rasa nak taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala, afaman kana mu'minan kaman kana fasigan la yastawun. Adakah sama kedudukan orang beriman dengan orang-orang yang fasik? Sudah pasti tidak sama. Sama? Tak sama. Orang mukmin dengan orang fasik tidak sama. Orang mukmin, orang fasik tidak sama. Tidak sama amalannya, tidak sama tingkah lakunya, tidak sama layanan daripada Tuhannya, tidak sama dipandang oleh Tuhannya, tidak sama cara matinya, tidak sama tempat kembalinya. Maka cara kita layan orang mukmin jangan sama ratakan kita layan orang-orang yang tidak mukmin. Ya, orang mukmin kena layanan yang lebih istimewa sebab mereka istimewa di sisi ya. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun. Tak sama, maka janganlah kau sudah nak menyamakan sehingga kau rasa sebagai mukmin boleh buat maksiat. Tak boleh. Kalau buat maksiat saja berbeza daripada orang mukmin. Buat maksiat saja berbeza daripada orang mukmin. Dan apabila jadi orang mukmin kena berbeza dengan orang yang berbuat maksiat, ya. Baik. Dan perhatikanlah pakaianmu bagi menerima akan ketaatan, dan berazamlah untuk melakukan kebaikan di siang dan malamnya, kerana keburukan itu terletak pada melambatkan ketaatan dan panjangnya angan-angan. Dan sungguhnya datangnya beberapa perkhabaran bahawa panjangnya angan-angan menyebabkan haramnya penyucian. Allah. Ya, disebut di sini. Dan perbaharuilah pakaianmu. Pakaianmu tu apa? Pakaian kita sebab itu takwa. Takwa ialah pakaian kita. Pakaian paling baik sekali ialah pakaian takwa. Pakaian takwa. Perbaharui ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Renew ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan bagi menerima akan ketaatan. Pakaian kita sifat-sifat orang yang bertakwa. Maka kalau kita dah ada sifat-sifat orang bertakwa, bermakna kita dah ibarat pakaian tu seperti apa tahu? Orang kalau nak pergi perang, kalau dia dah pakai baju perang, maknanya dia ready untuk apa? Menghadap musuh. Kalau pergi perang, maknanya dia ready untuk apa? Berjuang. Begitulah kalau orang sudah pakai pakaian takwa, hatinya dah hati orang bertakwa, terpakai olehnya sifat-sifat takwa, bersedia untuk apa?
taat. Tapi kalau pakaian takwanya buruk, pakaian takwanya lusuh, bersediakah untuk taat? Baju buruk saja, bersediakah menerima tetamu? Baju buruk saja, bersediakah untuk masuk majlis? Baju buruk, baju kotor, bersediakah hadir ditampil di tengah-tengah orang? Tak bersedia. Kalau sudah baju pakaian ketakwaannya tu tidak betul, maka macam mana nak sanggup bersedia untuk taat? Sediakanlah pakaian ketakwaan. Kenapa? Perbaharuilah pakaian ketakwaan supaya dapat bersedia anytime dalam ketaatan. Orang yang takwa senantiasa ada peluang taat mesti nak buat. Ada peluang taat mesti nak buat. Ada peluang maksiat terus nak jelekkan, nak jauhkan. Sebagaimana kita katakan tadi, orang kalau dah pakai baju cantik bersih, adakah dia mau kotor bolor? Adakah dia sedia nak menerima tetamu? Adakah dia sudah sedia nak tampil? Sedia nak tampil, sedia nak ke depan. Sedia nak buat kotor? Tak sanggup. Kalau dah pakai pakaian takwa, sedialah untuk membuat perkara-perkara yang sesuai dengan pakaian takwamu itu. Dan abstainlah, jauhlah, elakkanlah daripada perkara-perkara yang tak sesuai dengan pakaian takwamu itu. Di sini sebut perbaharuilah pakaianmu, ya, iaitu takwamu, bagi menerima ketaatan, dan berazamlah untuk melakukan kebaikan di siang dan malammu, kerana keburukan itu terletak pada melambatkan ketaatan. Masya Allah, berazamlah untuk melakukan kebaikan di siang dan malamnya. Siang berazam tu bermakna tahu, berkehendak sebelum melakukan. Kalau dah berkehendak ketika melakukan, kita sebut kehendak tu namanya niat. Berazam ialah sebelum melakukan sudah ada intention, kesanggupan, dambaan. Subhanallah. Agak-agak orang kalau dah berazam untuk buat satu ketaatan, apabila sampai waktu ketaatan, peluang untuk ketaatan, dilambat ke tidak? Beza tak orang berazam untuk ketaatan dengan orang yang tak berazam? Orang yang sungguh-sungguh hendak sama orang yang sambil lewa hendak. Taruhlah ada chip sale. Satu barang dalam kedai ni semua yang biasanya harga 100 sekarang jual RM10. Kalau yang hendak betul-betul hendak, dia berazam tak? Macam mana dia azam? Sebelum kedai buka dia dah beratur. Tahan dia tinggalkan makan sarapan, tinggalkan apa semua pasal dia hendak berazam. Itu namanya berazam. Kedai buka aja, kedai belum buka dia dah depan kedai lah. Sebab itu bilang berazam untuk buat baik siang dan malam. Jadi masuk zuhur aja dia sembahyang. Ada peluang saja dia dakwah. Ada peluang saja dia sedekah. Berazam. Jadi apabila datang peluang ibadat, dia terus terjang ke dalam bidang ketakwaan, bidang amal itu. Kalau berazam. Kalau tak berazam, tadi orang ada chip sale, harga 100 jual RM10, dia tak ada berazam. Sampai kedai dah tutup pun, orang taruh iklan besar-besar pun, special offer harga 100 jual RM10. Dia terjalan, terdaju depan kedai, masih buka ya, barulah dia beli. Itu pun kalau dia rasa tak perlu, dia tak beli juga, offer macam mana sekalipun, kalau tak berazam. Tak berazam, dia akan lambat-lambatkan. Orang yang berazam, tunggu kedai belum buka, dia dah tunggu. Orang yang tak berazam, kedai dah tutup pun dia tak tengok. Kalau dia datang pun dah lambat. Kadang-kadang dia tak hirau pun kedai dah tutup. Orang yang tidak berazam untuk beramal saleh, dia tak tunggu amal saleh. Kadang-kadang dah luput waktunya, dia baru nak datang ambil sembahyang zuhurnya. Kadang-kadang dah luput terus. Baru nak sembahyang zuhur, dah pukul 5. Allah. Tu tak berazam. Tak berazam. Kenapa? Kalau tak berazam tu dia delay, ya. Dia delay, ya. Baik. Kenapa? Di sebalik yang kita sangka tak ada azam tu is nothing wrong tau. Tak ada azam pun aku sembahyang juga. Tak ada azam, lain sama orang yang ada azam. Dia tunggu betul-betul. Tak ada azam membuat kau delay. Delay tu membuatkan tak jadi buat. Delay tu, ya. Kerana melambatkan ketaatan dan panjang angan-angan, keburukan pada melambatkan. Jangan kau ingatkan kau tak ada azam dah bagus. Tak ada azam pun aku buat juga. Lain sama yang berazam. Tak berazam, kalau buat jadi lambat. Dan kalau lambat selalu ada keburukan. Kenapa syaitan kau dah peluang mencelah puas-puas saki-baki untuk Allah. Membawa kepada keburukan dan kelambatan dan juga panjang angan-angan. Panjang angan-angan apa tahu? Aku mati 80, aku mati umur 90, aku mati umur 70. Besok pun boleh matilah. Besok malam ini pun boleh matilah. Kena bersiap sedia untuk mati, ya. Orang kalau ingat mati, apa dia bikin? Bukan dia tak ada bikin kerja dunia tau. Dia bikin kerja dunia kadang-kadang makin banyak.
Kadang-kadang dia repair kereta, dia bikin apa semua, makin banyak. Tetapi semua kena mati. Biar apa? Biar aku lepas mati orang pakai senang. Begitu ya. Bukan makin dia tak ada fikir, bukan apa orang ingat mati, ingatkan di dunia ni dia terus kolpak kapit tau. Kadang orang makin ingat mati, rumah dia makin cantik lagi. Pasal apa? Lepas aku mati orang senang. Lepas aku mati orang senang. Dia dah ada tujuan untuk orang lepas mati dia dah siapkan semua. Sebab kerjanya beres semua. Sebab keburukan datang kepada keburukan itu terbit daripada melambat-lambatkan, apatah lagi kalau sampai panjang angan-angan. Dia punya delay macam boleh hidup 100 tahun. Itu yang masuk dalam Nabi sebut ya. Beribadatlah kamu seolah-olah kamu mati besoknya, namun beramallah untuk bekerja untuk dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Itu bermakna seolah-olah kamu mati besoknya, itu apa? Kena grab there and then, cannot delay, cannot late. Cannot late. Tetapi kalau untuk dunia, never mind you postpone. Tak ada azam pun tak apalah. Terbalik manusia. Untuk dunia betul-betul punya berazam. Untuk dunia betul-betul punya berazam. Belum jadi manager dah beli necktie. Amboi. Dah begitu punya berazam. Belum jadi supervisor dah standby beli bag, briefcase. Amboi. Kalau untuk dunia bukan main punya berazam. Rumah belum siap lagi. Tukang masih bikin, masih baru piling. Dia dah tengok furniture apa nak beli. Bukan main berazam. Kalau orang salih dah sebelum Ramadan dah berazam macam mana nak hiasi Ramadannya. Dah berazam macam mana nak hiasi hari Jumaatnya dengan isi apa. Semuanya tu. Itu azam kita dengan azam orang-orang salih jauh berbeza. Dan mereka dapat tak? Betul-betul begitu get ready, on your mark, get set, go. Dia orang yang lari dulu. Kita ready, on your mark, get set, go. You go first, I go later. Allah, begitu. Lain azam orang-orang soleh dengan azamnya kita. Lain ya. Maka siapa yang dapat piala? Biarkan kita. Dia dapat piala. Maka dengan terlambat mengundang keburukan tak? Mengundang keburukan. Dan apalagi kalau sampai tambah panjang angan-angan ya. Tambah panjang angan-angan ya. Allah subhanallah, kitab ni betul-betul ya. Lunak ya. Tapi dalam ya. Baru kita baca seperenggan dua perenggan aja dah tersentuh, dah tersingkap-singkap kemalasan kita. Dah terdorong-dorong ke cenderungan kita ya. Syekh Abu Bakar bin Salim. Sama-sama kita baca kitab ini, sama-sama mudah-mudahan kita muhasabah diri, sama-sama kita buka baca kitab ini sebagai bengkel untuk memperbaiki diri kita. Untuk memperbaiki diri kita. Baik ya. Dan sesungguhnya telah datangnya beberapa perkhabaran bahawa panjangnya angan-angan menyebabkan haramnya penyucian. Panjang angan-angan yang membuat orang tak boleh suci. Itulah. Kalau kita baca bab taubat, setahun demi setahun, nantilah, tunggu besok, nantilah, tak tahu dah 30 tahun tak berhenti dosa. Boleh taubat tak itu? Boleh cabut ke? Masih muda, masih kuat lagi, masih belum jahat sangat, iman masih boleh tahan juga, dia tak boleh cabut maksiat, dia delay, lambat, panjang angan-angan, seolah-olah dia boleh tunggu besok, seolah-olah dia boleh tunggu hari Jumaat, seolah-olah dia boleh tunggu bulan Ramadan. Agaknya dia taubat tak? Tak taubat. Tak taubat. Kata taubat suci tak? Tak suci. Panjang angan-angan membuat diharamkan penyucian. Pasal apa? Allah Ta'ala sedia mengampunkan, tapi dia tak feel so comfortable dengan dosa sampai dia tak nak menyucikan diri dia daripada dosa. Bang dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر،
لا إله إلا الله. Jadi panjang angan-angan, dia punya delay. Last-last dia boleh cabut tak dosa tu? Tak boleh cabut dosa sampai ke mati. Suci tak agaknya? Lepas itu panjang angan-angan mengharamkan penyucian. Subhanallah, betul. Banyak angan-angan, panjang angan-angan bermakna apa? Ingat lambat mati. Delay, postpone tobat. Suci tak? Tak suci ya. Lindung sama Allah Taala ya. Disebutkan jangan ditangguh perbuatan salih pada hari esok. Boleh jadi esok datang dan engkau berada di dalam lahat. Tak apalah aku niat nak buat besok, buatlah malam ni, apa salahnya? Tak apalah hari aku last lah aku nak tak buat witir. Aku nak tidur. Aku dah besok baru aku ingat aku nak buat witir. Aku dah dengar ceramah ustaz bilang kena buat witir tiap-tiap malam. Tapi aku nak mula, memang aku nak mula. Tapi bukan hari lah. Nanti malam Jumaat aku nak start. Terus aku nak start. Rabu pagi dah mati. Allah. Rabu pagi dah mati. Ya. Baik buat. Sementara masih ada, baik buat. Tak maaf lah ni potong cakap sikit. Jangan marah ya. Jangan marah. Siapa yang nak derma, baik kau derma sekarang. Kau jangan simpan duit. Kau zaman huru-hara duit kita tak laku tu. Ambil iktibar lah zaman-zaman dahulu. Ya. Kalau zaman perang ni kita potong cakap sikit ya. Kita bilang jangan delay ya. Zaman-zaman dulu kan dah biasa perang dunia pertama, perang dunia kedua, kadang kita dengar perang komunis, zaman duit laku, zaman duit tak laku. Orang duit kau duit zaman Jepun. Yang ada zaman duit cap sendiri pun ada juga, setengah-setengah orang kaya duit cap sendiri apa semua begitu gini ya. Yang ada laku, yang ada tak laku. Kalau yang laku sekalipun duit yang laku pun sekarang lepas makan zaman jadi laku tak? Tak laku. Kalau ada duit ringgit 90 tahun yang lalu, laku tak sekarang? Pakai collection item sajalah, tapi untuk belanja tak boleh beli barang ya. Begitu duit kita. Kalau berlaku akhir zaman, sama ada tak laku dalam apa tahu. Semua duit dalam bank semua orang jahat rampas. Kau tak ada duit. Sebut gitu aje, kau tak ada duit. Sekarang kau tekan-tekan pun tak boleh keluar duit. Kau cek duit kau semua jadi zero. Boleh tak? Boleh. Kalau dia boleh membuat kita boleh account duitnya tak nampak, boleh belanja itu, transfer ini. Suddenly dia boleh kau semua tak, suddenly kau tak ada duit. Boleh. Dalam sistem dia boleh buat. Sama ada. Ataupun dia isytihad saja. Kita takut nanti akhir zaman duit ke bank tak boleh draw duit ke apa. Kita draw duit kita banyak-banyak, simpan berbantal-bantal duit kita. Besok dia isytihad yang dalam bank semuanya tu, kau buka bank kan kau audit jadi zero RM, $0, zero bat, $0. Yang bawa bantal kau semua tu kiranya kertas tak laku. Sebab kita pakai mata wang baru. Mata wang kita, New World punya mata wang umpamanya ya. Dunia baru, New Nation punya mata wang. Duit yang ada semua tak laku. Dan zaman Jepun kan? Jepun masuk aja, duit British dia tak kasih pakai. Pakai duit dia. Wah, orang pun suka. Sebelum dia jatuh saja, orang dah beli, yang ada orang-orang sementak zaman Jepun takbir few years saja, yang ada Cina-Cina boleh kaya, dia buka kedai roncit sampai duit Jepun dia berbantal-bantal. Dia pun nak jatuh saja orang dengar, ni nyonya tak tahu tau. Ni saya potong cerita sikit ya. Bilang jangan delay nak buat amal ya. Sekali orang dengar Jepun nampaknya dah nak surrender. Orang pun beli barang, nak belanjakan duit Jepun sebab mungkin tak laku. Dia orang dah ambil pengalaman sebab duit British pernah tak laku. Maka sekarang duit Jepun mungkin tak laku. Maka pada tak laku beli barang. Nyonya tu punya suka. Beli barang orang kedai dia laku sekali. Kalau tahu Jepun jatuh, declare kalah saja, British balik semula ambil, duit Jepun tak laku, nyonya tu terus bunuh diri. Allah, pasal dia dapat bisnes dia, kedai dia, barang dia habis, duit banyak keuntungan dia, tapi semua duit Jepun. Ketika orang beli, duit Jepun masih laku. Maka nyonya tu terus bunuh diri. Allah, inilah ni. Jangan lambatkan, nanti korang masuk liang lahat. Masuk liang lahat. Kalau masuk liang lahat mati biasa tak apa, masuk liang lahat mati bunuh diri. Jadi sekarang kalau tuan-tuan yang nak derma, jangan, kita tak nak bilang tuan-tuan yang nak belanja beli banyak-banyak baik sekarang. Yang nak belanja untuk kemanfaatan,
Yang nak derma, baik sekarang. Sebelum duit itu kau nak derma pun tak ada duit untuk nak derma. Ada 5 bantal pun orang tak nak terima. Ini buat tisu sudah pakcik, kau bikin istinja duit kau tu nanti. Sebab dia tak kira duit, dah kata kertas kosong. Dah kira kertas kosong. Siapa nak derma, baik derma sekarang. Siapa nak mewah ke akhirat, derma sekarang. Banyak pun tak apa, keluar sekarang. Sebelum nanti, tahu-tahu kau nak derma, kau tekan bank, zero. Yang poket engkau ada tebal-tebal pun, dikira tak ada. Siapa nak duit, kena khidmat dengan kami, baru kami bayar gaji, baru kira duit ketika itu. Start from zero everybody. Zaman dah berlalu zaman British. Dia lakukan apa, dia Jepun datang, duit British dilakukan begitu. British datang balik semula, duit Jepun diperlakukan begitu. Mungkin tak duit kita ni akan melakukan begitu. We don't take for granted. Kita belajar kau tahu juga kan, ada mungkin tak perkara ini akan berlaku. Kemungkinan kan? Kemungkinan lain kalau ada emas. Baik, kalau gitu aku keluarkan duit, aku belikan emas sekarang. Emas kau pun boleh rampas orang. Emas kau pun boleh dirampas orang. Mereka pun boleh declare harga emas sekarang 10 sen per kilo. Pada emas banyak boleh laku ke? Tak ada laku. Orang jahat boleh declare anytime. Dia boleh declare anything. Kalau gitu simpan emas. Simpan emas dinar banyak-banyak. Simpan yang orang tak boleh rompak. Harta kau. Simpan di mana? Simpan di jannah. Bankkan, transferkan wang kau sekarang. Transferkan harta kau sekarang. Masuk dalam bank jannah. Orang tak boleh rompak. Mata wangnya tidak akan jatuh. Bahkan naik. Dividennya dapat naik. Tak akan jatuh. Mata wangnya tak akan jatuh. Dan orang tak boleh rompak. Secure sekali. Very secure punya pelaburan. Itulah akhirat. Itulah perniagaan yang tak akan rugi. Accounting orang boleh jatuhkan wang jannah tak? Tak boleh ya. Jangan tak yakin ya. Ambil iktibar. Perang Jepun macam mana, ambil iktibar. Kita dulu saja di negeri Johor ada duit Al-Atas apa semua tau. Laku ke lagi sampai sekarang? Tak laku. Orang yang pandai manfaatkan ketika dia laku beruntung. Ketika dia laku dia ada wang banyak, wang ketika laku ketika itu dia manfaat. Dia belikan tanah, dia wakaf, dia apa semua. Ketika wang tu tak laku, aku dah beli benda yang laku. Yang orang tak boleh rampas lagi, yang tak boleh dijatuhkan value-nya lagi. Begitu ya. Yang paling tak boleh jatuh value ialah apa? Kau hantarkan wang kau ke bank jannah, transferkan ke akaun jannah, sampai bila-bila tak boleh dirampas orang, sampai bila-bila mata wangnya tu nilainya tak akan jatuh, bahkan naik senantiasa ya. Lepas itu jangan tangguh perbuatan salih pada hari esok, boleh jadi esok datang dan engkau berada di dalam liang lahat. Tambah lagi sikit, jangan nak tangguh derma untuk besok. Mungkin besok engkau dah jadi kertas tak laku. Begitu ya. Ini terbit daripada kita cakap besok engkau mungkin dalam liang lahat. Itu yang kita sebutkan tentang wang tak laku. Sebab sekarang sana sini orang dah bilang tau, nak perang. Baik, savekan harta engkau. Macam mana? Savekan harta engkau, hantar ke jannah. Hantar ke akhirat. Tak banyak pun sikit lah. Ambil, jangan lokit. Ambil. Mula perang saja duit kau zero terus. Paling tidak kau nak pecik ATM tak ada elektrik. Nak pergi post office, nak pergi pejabat bank tutup. Kerani dah kena tikam. Allah. Boleh draw duit pun, duit dah jadi apa? Duit monopoli. Tak laku ya. Juga disebutkan, dan hancurnya tulang belulangmu di dalam tanah, sama ada itu menghasilkan kenikmatan bagi roh atau azab di dalam jurang neraka. Betul? Orang yang dah mati 300 tahun silam, tulangnya masih ada tak? Dah tak ada. Tapi rohnya dari 300 tahun silam, tengah buat apa sekarang rohnya? Sama ada tengah gembira ataupun dengan dalam merana dan kecewa. Firaun dari 3000 tahun dulu sampai sekarang, hari-hari dia menjerit, kena seksa. Dia jadi raja, dia hidup umur 400 tahun Firaun. Dia mati 400 tahun sampai sekarang 3000 tahun. From that time up to this time, dia setakat gembira 400 tahun, lepas itu dia merana 3000 tahun. Menjerit. Ada nilaikah dia jadi raja, dia sihat walafiat selama 400 tahun? Tak ada nilai, walau kena azab 1 detik. Ini kan pula sudah 3000 tahun kena azab. Ya. Imam Syafi'i meninggal umur 54. Sepanjang umur dia 54 tahun, hidup tak mewah, hidup zuhud, miskin, payah tuntut ilmu, banyak ibadat, tak tidur malam.
From that time he passed away up to now 1300 tahun, nikmat syurga, makan sedap, minum sedap, pakai cantik, tak pernah puasa satu hari pun. Dari 1300 tahun sampai sekarang Imam Syafi'i tak puasa walau satu hari sekalipun. Daripada 1300 tahun dulu sampai sekarang Imam Syafi'i tak ada satu hari pun haus, tak ada satu hari pun lapar. Kaya raya, tak ada satu pun baju bertampal pun pakai daripada selama 1300 tahun yang lalu. Semua senantiasa dengan baju cantik, dengan indah, nikmat. Tak ada satu hari boring pun. Untung tak kalau hidup dunia, ya. Hidup dunia. Jadi orang dah mati 1100 tahun dahulu, 1300 tahun dulu Imam Syafi'i. Apa dia sekarang? Nikmat dan nikmat. Firaun dah mati 300 tahun. Apa dia rasa sekarang? Azab, menderita, pekik, menjerit, semuanya begitu, ya. Itu semua tu orang-orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Now yang kita katakan tadi, kita sedang duduk, ada orang sedang menjerit. Kita sedang duduk, ada orang sedang dalam kenikmatan alam barzakh, ya. Dan alangkah baiknya kata-kata Abi Ar-Rabi' radhiyallahu an, berjalanlah menuju kepada Allah dalam keadaan timpang dan patah tulangmu. Sesungguhnya menantikan waktu sihat itu adalah suatu kebatilan. Subhanallah, ini juga yang ditukil oleh Imam Haddad dalam kitab Adab Sulukan Muridnya. Tuju pada Allah dalam keadaanmu timpang, buta, sakit, kusta, kodong, merangkak, mengisut. Jangan tunggu sihat. Sama ada sakit, buta, timpang, kodong, fizikal atau rohani sekalipun. Jangan tunggu. Fizikal. Ada orang nak pergi haji, sekali sakit, tahan dia pergi jumpa jabatan haji, dia bilang aku nak pergi next year sebab mudah-mudahan dah makin kuat. Engkau pernah sihat, habis kau sakit, tahun ni ada sembuh sikit, kau tak bimbang ke sekali next year sakit tu ulang balik? Daripada sihat, daripada tak sakit boleh jadi sakit, kau tak bimbang ke sekarang dah pernah sakit, kau boleh harap kembali pulih ke? Sama ada kembali pulih ataupun lebih sakit kan? Baik, sekarang kau pergi dulu, tahan ditangguh. Tak tahu dah dapat pergi ke belum tidak, sebab sekarang dah COVID, rasanya belum dapat pergi. Tahan yang waktu dia nak pergi tu, dia tangguh dulu. Pasal apa? Aku nak tunggu tahun depan mudah-mudahan sihat. Tak tahu dapat pergi ke tidak. Rasa kita dengar orang begitu, ya. Dia rebutkan. Fizikal, sakit pun pergi. Kat sana tak mampu tawaf sorong, jalan tawaf sorong. Tak mampu tawaf sorong, tawaf usung. Begitu, ya. Baik. Demam pun datang kuliah. Subang pun tak apa. Kau tak datang kuliah, kau tak dapat obat rohani. Baik, lagi apa lagi? Itu sakit fizikal, payah fizikal. Kerohanian, tengah kotor bolor, tengah gelmangan dengan dosa, tengah dalam kancah lubuk maksiat. Jangan tunggu nanti malam Jumaat baru aku nak balik, nak baik. Nanti tunggu Ramadan baru nak baik. Ketika itu, ketika kotor bolor, ketika tu kau panggil Rab, ya Rab, ya Rab, ambil aku ya Rab, ya Rab, bersihkan aku ya Rab, ya Rab, aku nak kembali kepadamu ya Rab. Ketika itu juga dalam keadaan timpang zahir sikit baru aku nak sembahyang. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat baca kitab Miftahus Sarair ini. Semoga Allah Ta'ala bukakan bagi kita kunci-kunci benda-benda yang tertutup daripada rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Wallahu alam bisawab.